Okey, kita masuk subtopik 6.3.4b, keadaan keuntungan jangka pendek. Seperti mana yang kita dah belajar, kita tahu ada 3 jenis keuntungan dalam ekonomi, iaitu ada untung lebih normal, untung normal dan untung kurang normal. Di mana untung lebih normal adalah AR lebih besar daripada AC. Untung normal AR sama dengan AC, dan untung kurang normal AR lebih kecil daripada AC. Jadi beginilah lakaran raja situasi bagi berlakunya keadaan keuntungan-keuntungan tersebut. So apa yang kita akan lihat seterusnya, kita akan lakar bersama keadaan keuntungan tersebut berdasarkan situasi yang telah diberikan. Jadi pelajar jangan risau, kita akan rujuk panduan lakaran rajah keseimbangan jangka pendek yang telah disertakan di bawah tersebut. So langkah pertama kita lakar dulu keluk DD, AR, MR dan P, iaitu bentuk mendata anjal sempurna. Jadi kita lihat ketiga-tiga situasi, ketiga-tiga firma ini memperolehi PARMR yang sama, iaitu 10. Jadi kita lakarkan satu garis lurus yang mendatang selari bagi ketiga-tiga firma, masukkan nilainya 10, dan di situ adalah keluk yang sama bagi AR, MR, DD dan juga P. Okey. Labelkan keadaan tersebut, keluk tersebut. Alright, selesai langkah pertama. Kita akan lakar keluk MC. Kenapa lakar keluk MC? Sebab kita nak tunjukkan keseimbangan. Jadi keseimbangan adalah kuantiti 10 unit. Jadi kita lakar keluk MC seperti mana yang telah kita lakar sebelum ni. MC macam bentuk keluk, macam bentuk simbol naiki. Ada bahagian menurun, minimum, dan kemudian ada bahagian yang menaik. Okey. So, bila dah ada keluk MC, kita lakar seterusnya adalah tandakan dia punya keseimbangan. Keseimbangan adalah ketika bersilang antara keluk MR dan ACMC. So, kuantiti keseimbangan adalah 10 unit. Jadi kita letakkan di situ kuantitinya 10. Okey, seterusnya kita masukkan keluk AC. So keluk AC penting untuk kita lihat keadaan keuntungan. So berdasarkan situasi rajah pertama, AC nya 5, AC 5, AR nya 10. Jadi AC ni lebih kecil lah. Jadi kita masukkan keluk AC, dia akan berada di bawah. Dia akan lalu bawah AR. So AC dengan MC, pastikan seperti mana yang telah disediakan dalam panduan tu, hubungannya AC dengan MC ni bersilang ketika AC minimum. Seperti mana kita telah belajar sebelum ni dalam bab 5. So kita lakar keluk AC, ada bahagian yang menurun, kemudian dia minimum. Selepas minimum, pada minimum dia bersilang dengan MC. Okey, bila dah bersilang, selepas tu dia akan meningkat. Di situlah keluk AC. So nilai AC adalah 5. Jadi 5 ni di mana? 5 adalah pada keseimbangan. So pada keseimbangan adalah pada garis putus-putus. So nilai 5 adalah yang kena pada garis putus-putus tu. Kita tarikkan ke kiri, masukkan nilainya adalah 5. Manakala pada rajah kedua, kedua-duanya sama, AR 10, AC juga 10. Jadi AC akan berada persilangannya betul-betul pada titik keseimbangan. Jadi kita buat bahagian AC yang menurun, minimum ketika bersilang dengan MC, kemudian dia menaik. So itulah keluk AC, di mana nilainya juga adalah 10. Seterusnya, rajah ketiga, AC lebih besar daripada AR. AC dia 12. Jadi AC akan berada di atas lah, lebih tinggi daripada AR. Okey. So kita buat bahagian yang menurun. Bila
bila dia menurun kemudian dia minimum dan bersilang dengan MC. Selepas tu dia akan menaik level ke low AC. So di manakah nilai 12 ini? Jadi langkah yang sama dari garis putus-putus tadi, kita tarikkan ke atas, touch ke low AC. Kemudian kita tarik ke kiri, masukkan nilainya adalah 12. Jadi kalau pelajar lihat, kita boleh lorekkan jarak antara keluk AR dan keluk AC ini menunjukkan itulah kawasan keuntungan. So di sini berlaku untung lebih normal kerana AR lebih besar dari AC. Manakala kawasan rajah kedua, tak ada kawasan yang kita boleh lorek. Sebab AR-nya 10, AC pun 10. Jadi samalah. Sebab tu di sini menunjukkan FIMA ni memperolehi untung normal, iaitu untung normal ni adalah kerana AR-nya sama dengan AC. Manakala rajah ketiga, di sini juga ada kawasan yang kita boleh lorek. Tetapi kawasan yang boleh lorek ini AC-nya lebih besar daripada AR. AC lebih besar daripada AR menunjukkan FIMA ini memperolehi untung kurang normal. Untung kurang normal kerana AR lebih kecil dari AC. Jadi kita boleh lorekkan kawasan tu. So kawasan berlorek kita nampak, oh inilah untung kurang normal di atas AR. Kalau untung lebih normal, kawasan berlorek adalah di bawah AR. Begitulah cara kita melangkah keadaan keluk-keluk tersebut berdasarkan jenis keuntungan yang kita perolehi. Jadi bila kita menghitung, kita boleh lihat daripada pengiraan TR harga darab kuantiti. Jadi AR-nya harganya adalah 10, kuantiti 10. Jadi kita dapat di situ jumlah hasil adalah 100. Jumlah kos AC kali kuantiti. So AC-nya 5 kali kuantitinya 10. So kita dapat jumlah kos adalah 50. Bila kita kira untung dan rugi, TR tolak TC 100 tolak 50. Jadi kita dapat RM 50 di situ, menunjukkan FIMA memperolehi untung lebih normal. Sebab TR-nya lebih besar daripada TC atau AR lebih besar dari AC. Manakala situasi kedua, yang ini sama. TR-nya 100, TC-nya pun 100. So, kira TR tolak TC, kita dapat RM kosong, menunjukkan FIMA ni memperolehi untung normal. Untung normal kerana TR sama dengan TC. So, AR sama dengan AC. Manakala FIMA ketiga, kita kira jumlah hasil dia. TR-nya AR 10 kali 10 juga. So, 100. Jumlah kos 120. So, untung ruginya negatif 20. Jadi FIMA ini memperolehi untung kurang normal kerana TR lebih kecil daripada TC atau keluk AR lebih kecil dari keluk AC. Begitulah cara kita tentukan keadaan keuntungan dalam jangka pendek. Harap pelajar boleh faham dan ulang-ulang langkah melangkah rajah tersebut. Terima kasih.